Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membentangkan bab 6 iaitu epistemologi teori ilmu. Sebelum saya mulakan bentangan, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya terlebih dahulu. Saya Nur Nabila binti Baharudin, seterusnya Nur Amni binti Kamil, Fatin Alifah Sazlin binti Zakaria, Azhari Uwais bin Fazarius, Muhammad Faiz bin Muhammad Yazid, Muhammad Zuaiman Ashraf bin Zulkifli. Dalam bab ini terdapat 3 isi kandungan, iaitu yang pertama ialah definisi dan konsep epistemologi yang menceritakan tentang konsep epistemologi dalam ilmu falsafah. Yang kedua ialah sejarah dan latar belakang yang akan menceritakan tentang sumber ilmu, sejarah perkembangan epistemologi barat dan 3 aliran falsafah. Kandungan yang ketiga ialah konsep ilmu dan teori kebenaran, iaitu tentang definisi, konsep dan syarat ilmu. Pendeta Za'bar atau nama sebenarnya Zainal Abidin Ahmad merupakan seorang tokoh yang terkemuka dalam sejarah Malaysia yang merupakan seorang sastrawan bahasa Melayu. Dalam petikan ni, Pendeta Za'bar ni dia berkata bila seseorang itu perlu mempunyai ilmu pengetahuan supaya dia boleh membuat pertimbangan dan menilai dalam kehidupannya sendiri. Seterusnya, orang yang ada ilmu akan terus mencari ilmu untuk meluaskan pengetahuan untuk menajamkan akal fikirannya. Kelebihan menuntut ilmu yang pertama yang diceritakan dalam Al-Quran, surah Al-Mujadalah ayat ke-11 yang bermaksud Allah Subhanahu Wa Taala meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama daripada kalangan kamu dengan beberapa darjat. Yang kedua, iaitu daripada hadis riwayat Muslim, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan baginya jalan untuk ke syurga. Pengenalan tentang epistemologi yang pertama ialah ia dalam kategori falsafah teoretikal. Yang kedua, ia membahasakan tentang hakikat, sumber dan kesahihan sesuatu ilmu. Yang ketiga ialah ia mempengaruhi peradaban manusia. Apakah itu epistemologi? Episteme ni dia bermaksud pengetahuan dan logos bermaksud hujah logik. So, ia bermaksud membahas secara mendalam segenap proses yang terlihat dalam usaha untuk memperoleh pengetahuan. Dari segi bahasa, epistemologi bermaksud sesuatu teori ataupun kajian tentang ilmu pengetahuan ataupun theory of knowledge. Epistemologi dari sudut terminologi dalam The Oxford Dictionary of Sociology 2009, the philosophical theory of knowledge on how we know and what we know, yang bermaksud teori falsafah terhadap pengetahuan pada bagaimana dan apa yang kita tahu. Epistemologi adalah kajian bagaimana sesuatu pengetahuan diperolehi oleh seorang individu. Ia adalah ilmu yang membincangkan berkenaan dengan permasalahan hakikat ilmu pengetahuan, iaitu kebenaran dan kepastian pengetahuan. Yang kedua ialah hakikat kehendak dan kebebasan manusia dalam pengetahuan. Epistemologi dari sudut terminologi ialah satu disiplin ilmu yang bersifat menilai, menentukan standard, menguji dan membahas keabsahan pengetahuan. Dalam persoalan-persoalan yang dibahaskan dalam epistemologi ini akan terjawab dalam bahagian ketiga, iaitu maksud ilmu, kriteria atau sifat ilmu, sumber ilmu dan sebagainya. Nama Muhammad Faiz bin Muhammad Yazid 2022882964 dan saya akan membentangkan sebahagian daripada objektif kedua kita, iaitu sejarah perkembangan aliran epistemologi.
Sumber ilmu terbahagi kepada 3 cabang iaitu akal, panca indera dan intuisi. Bagi cabang akal, aliran falsafah baginya ialah rasionalism. Rasionalism ini adalah kaedah penyelidikan melalui akal sebagai sumber utama pengetahuan. Seterusnya ialah panca indera. Panca indera ini adalah kaedah penyelidikan melalui pengalaman. Seterusnya kritisism. Kritisism ini adalah dari sintesis antara rasionalism dan empiricism. Kritisism ini berasal daripada perkataan krinin iaitu memeriksa dengan teliti, menguji dan membedakan. Bagi cabang intuisi pula, intuisi dengan kata lain ialah gerak hati iaitu ilmu tanpa pemikiran rasional dan intelektual. Aliran falsafah baginya ialah intuitionism iaitu berpegang kepada inspirasi ilham yang bersifat gaib ataupun subjektif. Bagi segi pragmatism pula, tidak pentingkan sumber ilmu tapi manfaat. Pragmatism ini berasal daripada amal syarikat pada kurun 1880-an dan ia menekankan keaslian, kepenggunaan dan kepraktikalan sebagai komponen utama kebenaran. Sejarah perkembangan epistemologi barat. Epistemologi ini bermaksud ialah kajian tentang sifat pengetahuan, justifikasi dan rasionalisme kepercayaan. Perkembangan ini bermula daripada tamadun Yunani. Falsafah Yunani berlaku pengumulan antara logos, rasionalisme dengan mitos, agama primitif. Aliran rasionalisme mencapai kemuncak melalui peranan tokoh serangkai iaitu Socrates, Plato dan Aristotle. Dapat lihat rasionalis Heraclitus dan Al-Farabi. Bergerak kepada zaman pertengahan, terdapat tokoh Abu Hamid Al-Ghazali. Falsafah rasionalisme empirisis berkembang di bawah tokoh empiricist panca indera seperti Thomas Aquinas, asas ilmu yang benar. Bergerak kepada zaman moden, terdapat banyak tokoh di sini dan bermula daripada René Descartes dan Baruch Spinoza yang berpegang kepada rasionalisme. Seterusnya ialah John Locke, David Hume dan Auguste Comte yang berpegang kepada empiricism dan positivism. Seterusnya adalah Immanuel Kant yang berpegang kepada transcendental idealism dan kritisism. Seterusnya ialah George Berkeley berpegang kepada idealism subjektif. Seterusnya ialah Hegel yang berpegang kepada absolute idealism. Yang terakhir adalah Vinaseckel yang berpegang kepada logical positivism dan logical empirism. Bergerak kepada pasca moden, terdapat seorang tokoh yang bernama Jean-François Lyotard yang berpegang kepada postmodernism. Aliran falsafah ilmu. Kesan daripada revolusi sains menjadikan falsafah pemikiran barat menjurus kepada aliran rasionalisme dan empiricism. Rasionalis mengatakan bahawa konsep dan ilmu diperoleh tanpa bergantung kepada pengalaman diri atau panca indera. Hal ini kerana rasionalisme ini berpegang bahawa kaedah penyelidikan dan ulang kaji hanyalah melalui akal sebagai sumber utama pengetahuan. Berlawanan pula dengan empiricism. Empirisis mengatakan bahawa pengalaman panca indera merupakan sumber hakiki terhadap semua konsep dan ilmu. Hal ini pula kerana empiricism ini berpegang bahawa ilmu hanya dapat melalui pengalaman. Aliran rasionalisme. Sejarah dipelopori ahli falsafah pada abad ke-17 dan 18 seperti René Descartes. Definisi bagi aliran rasionalisme ini adalah menekankan kepada kemampuan akal atau autoriti akal fikiran untuk memperolehi ilmu dan mencari kebenaran. Ianya bersifat fitrah di mana idea mengenai kebenaran dikatakan sudah diri manusia secara
secara a priori tanpa perlu melalui pengetahuan dan pengalaman. Kelebihan bagi aliran rasionalisme ini adalah kemampuan dapat menyusun sistem-sistem kefalsafahan, terutama ilmu logik dan matematik yang lahir sejak zaman Aristotle. Walau bagaimanapun, terdapat kelemahan terhadap aliran rasionalisme ini, iaitu mementingkan subjek daripada objek. Seterusnya, ia menyingkap melalui cubanya untuk memahami objek atau sesuatu di luar kesanggupan rasionaliti. Pola aliran rasionalisme, kebenaran haruslah ditentukan melalui pembuktian logik dan analisis berdasarkan rasio banding dengan analisis melalui iman dan ajaran agama. Rasionalisme tidak mengingkari kegunaan indera dan memperoleh pengetahuan kerana ia merangsang akal dan memberi bahan-bahan untuk akal bekerja. Tetapi sampainya manusia kepada kebenaran adalah melalui akal. Dalam menyusun data-data, akal menggunakan konsep-konsep rasional atau idea-idea universal. Daripada salah seorang ahli matematik dan falsafah Perancis iaitu René Descartes, beliau menyatakan bahawa cogito ergo sum, iaitu saya berfikir maka saya ada. Beliau juga menyatakan bahawa panca indera dapat menipu kita. Seterusnya, pengetahuan bermula dengan keraguan. Aliran empirisisme. Sejarah aliran empirisisme dipelopori oleh ahli falsafah British pada abad ke-18 seperti David Hume pada tahun 1711 hingga ke 1776. Definisi bagi aliran empirisisme ialah ia berasal dari bahasa Yunani empirikos yang bermaksud pengalaman. Bagi pola pemikiran, panca indera asas bagi segala ilmu. Yang kedua, menekankan kepada peranan pengalaman, terutamanya pengalaman yang berasaskan daripada pemerhatian menerusi 5 panca indera dalam pembinaan idea. Yang ketiga, menolak kewujudan idea, dalaman atau naluri. Yang keempat, daripada asas empirisisme ini juga terbentuk aliran positif dan saintifisme. Yang terakhir pula ialah ia menolak pandangan falsafah rasionalis bahawa akal manusia mempunyai konsep terhadap sesuatu objek sebelum proses tanggapan di alam dunia. Kelemahan bagi empirisisme ialah objek yang menipu, indera terbatas dan indera yang menipu. Dan kesan dan implikasi bagi aliran empirisisme ialah tidak percaya kepada roh dan dunia di luar minda yang mengandungi zat. No man's knowledge here can go beyond his experience. Tiada pengetahuan yang dapat mengatasi pengalaman seseorang. Pernyataan ini dinyatakan oleh John Locke. John Locke menganggap manusia dilahirkan dengan selembar akal yang kosong, iaitu tabula rasa. Seluruh pengetahuan manusia berpunca dari panca indera. Pernyataan ini dinyatakan oleh David Hume. Criticism. All our knowledge begins with the senses, proceeds then to the understanding, and ends with reason. There is nothing higher than reason. Yang bermaksud segala pengetahuan kita bermula dengan panca indera, diteruskan kepada proses pemahaman dan berakhir dengan akal. Tiada yang lebih tinggi daripada akal, iaitu yang dinyatakan oleh Immanuel Kant. Saya Nur Amni binti Kamil, 2022831068. Saya akan membentangkan objektif ketiga kita, iaitu konsep ilmu dan teori-teori kebenaran. Definisi ilmu ada 4. Dari sudut etimologi, ilmu ni berasal dari perkataan alimayang bermaksud mengetahui atau perbuatan yang bertujuan untuk mengetahui sesuatu yang sebenarnya.
Dalam Kamus Dewan 2020, pengetahuan dalam perkara dunia, akhirat, zahir, batin dan lain-lain. Yang kedua itu, ilmu dari segi terminologi memberi erti tentang segala pengetahuan atau kebenaran tentang sesuatu yang datang daripada Allah yang diturunkan kepada Rasul-Rasulnya dan alam ciptaannya, termasuk manusia yang memiliki aspek lahiriah dan batin. Secara umumnya, ilmu didefinisikan sebagai pengetahuan dan kepandaian mengenai sesuatu bidang yang disusun secara bersistem menurut kaedah dan metod tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan yang berkait dengan bidang ilmu tersebut. Definisi dan konsep ilmu. Ilmu terbahagi kepada tiga, iaitu kepercayaan, benar dan bukti. Ilmu sebagai kepercayaan yang berasas mengenai sesuatu yang benar, as justified true belief, JTB. Satu, kepercayaan. Dua, kepercayaan mestilah benar. Tiga, syarat kepercayaan kita itu mestilah mempunyai justifikasi ataupun berasas. Syarat ilmu yang pertama iaitu kepercayaan, belief, iaitu mempunyai kepercayaan tentang apa yang kita pegang dan percaya sebagai ilmu itu. Sebagai contoh, teori sains. Apabila kita menganggap bahawa teori sains itu sebagai ilmu, maka kita telah mempunyai kepercayaan terhadapnya. Misalnya, kita ada ilmu fizik, adanya teori atom, maka kita mempercayai akan teori tersebut dan ia merupakan satu syarat. Syarat ilmu yang kedua ialah kepercayaan yang benar. Apa yang kita percayakan itu mestilah benar. Misalnya, jika kita percaya kepada teori atom, maka teori atom itu mengatakan bahawa benda-benda bersifat jasad ataupun material terdiri daripada atom-atom yang kecil. Zarah-zarah kecil yang dipanggil atom yang bergerak, kita mestilah mempercayai dan kepercayaan kita itu mestilah benar. Syarat ilmu yang ketiga ialah kepercayaan yang benar dengan bukti. Syarat kepercayaan kita itu mestilah mempunyai justifikasi ataupun berasas. Berasas maksudnya bukan kepercayaan yang buta dan mempunyai justifikasi apabila dilakukan. Contohnya, teori atom telah dibuktikan dengan eksperimen dan pemerhatian di mana elektrik adalah didapati elektron bergerak dari cas negatif ke arah cas positif. Teori atom telah dibuktikan oleh saintis seperti John Dalton, J.J. Thomson, Max Planck, Pierre Curie and Marie Curie. Necessary and sufficient condition. Setiap syarat itu mesti dipenuhi. Jika tiga-tiga syarat tidak dipenuhi, maka sesuatu itu tidak boleh diterima sebagai ilmu. Persetujuan konsensus oleh ahli falsafah berkenaan ketiga-tiga syarat ini. Assalamualaikum, saya Fatin Alifah Sazli binti Zakaria, nombor metrik 2022458366. Hari ini saya akan membentangkan konsep ilmu. Konsep ilmu bermaksud kepercayaan berasaskan mengenai sesuatu yang benar. Konsep ilmu terbahagi kepada tiga, iaitu kepercayaan, kebenaran dan justifikasi. Kepercayaan bermaksud percaya sesuatu ilmu. Kebenaran bermaksud apa yang dipercayai adalah benar. Justifikasi bermaksud kepercayaan tentang kebenaran sesuatu yang mempunyai asas dan justifikasi. Kesimpulan terhadap konsep ilmu. Pengetahuan merujuk kepada kefahaman manusia terhadap suatu perkara yang mana ia merupakan kefahaman yang sistematik dan diusahakan secara sedar. Pengetahuan yang tersusun akan meningkatkan menjadi ilmu atau sains. Ahli falsafah mengatakan ilmu adalah pengecaman bentuk maklumat dalam jiwa. Imam Al-Ghazali menjelaskan adalah pengetahuan yang sistematik, benar dan meyakinkan. Kebenaran akan terbahagi kepada dua, iaitu agama dan falsafah.
Falsafah akan terbahagi kepada 3 iaitu teori koresponden, teori koherensi dan teori pragmatik. Teori kebenaran korespondensi. Kebenaran adalah kesesuaian atau sepadan antara penyataan idea, hakiki, realiti atau fakta. Benar atau salah terletak pada kesesuaian antara subjek, apa yang diketahui, dan objek realiti sebagaimana adanya. Bermakna suatu penyataan adalah benar jika isi kandungan pengetahuan bersesuaian dengan objek. Terdapat 5 unsur yang perlu dipenuhi iaitu penyataan, kesesuaian, situasi, kenyataan dan keputusan. Kelemahan teori. Contohnya bagaimana kita membuat perbandingan antara idea dengan teori jika kita tidak berhadapan dengan realiti ataupun realiti tersebut tidak jelas. Contoh lain teori kebenaran. Kebenaran adalah kesesuaian atau sempadan di antara penyataan idea tentang kenyataan, realiti atau fakta. Benar atau salah terletak pada kesesuaian antara subjek, apa yang diketahui, dan objek realiti sebagaimana adanya. Bermakna suatu penyataan adalah benar jika isi kandungan pengetahuan bersesuaian dengan objek. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Azhari Wes bin Fazarius akan membentangkan tentang teori koherensi, konsistensi. Kriteria yang digunakan untuk menentukan sama ada sesuatu pernyataan benar atau palsu dengan cara berikut. Yang pertama, hubungkan pernyataan dengan pernyataan yang lain. Yang kedua, cari hubungan antara satu ayat dengan lain. Yang ketiga, lihat konsisten atau sebaliknya. Sebagai contoh, pernyataan pertama, John adalah pembunuh si mati. Pernyataan kedua, cap jari John terdapat di senjata. Dan pernyataan ketiga, John dilihat oleh saksi sebagai orang terakhir keluar dari tempat kejadian. Berdasarkan ayat pernyataan berikut, kenyataan adalah konsisten dan tiada percanggahan antara satu ayat lain. Maka, John adalah pembunuhnya. Teori pragmatik. Teori pragmatik adalah teori kebenaran yang memiliki kriteria suatu pengetahuan adalah benar apabila memiliki kegunaan yang praktikal atau bermanfaat dalam kehidupan. Teori ini mementingkan idea berguna walaupun palsu. Justru, kebenaran bukanlah keutamaan. Kepalsuan boleh dijelmalkan dengan hujah-hujah rasional, sedangkan tarikan pragmatisme adalah manfaat jangka pendek yang sengaja diada-adakan. Seiring berkembangnya zaman, teknologi pun semakin canggih. Para ilmuwan menemukan teknologi-teknologi baru untuk memudahkan pekerjaan manusia, iaitu telefon pintar. Contohnya, penemuan dan pengaplikasian telefon pintar tersebut dikatakan benar kerana berguna untuk mempermudah pekerjaan manusia. Kelemahan teori ini bersifat relatif dan berubah-ubah mengikut peredaran zaman. Idea atau pernyataan tidak semestinya benar dan hanya berfungsi dalam keadaan tertentu sahaja. Hanya mementingkan idea yang berguna walaupun idea tersebut palsu. Kebenaran menurut agama dan tradisi. Agama, kebenaran mutlak yang bersumberkan dari Tuhan dan dihayati dengan keimanan dan kepercayaan. Teori tradisi, manusia mempunyai tanggungjawab sepanjang hayat dan untuk melaksanakannya, maka usaha keilmuan adalah jelas diusahakan sepanjang hayat. Kesinambungan tradisi ilmu dengan mengetahui khazanah ilmu generasi terdahulu. Rumusan bab epistemologi membantu seseorang untuk mengetahui perkara
yang ada dalam sesuatu bidang termasuklah perkara yang tidak berkaitan dengan sesuatu bidang tersebut. Membantu memahami arah dan arah manusia berfikir. Mempengaruhi peradaban manusia. Mendorong manusia untuk sentiasa berfikir dan menciptakan sesuatu yang baru. Modal dasar dan alat strategik dalam merekayasa perkembangan alam. Kredit sumber bahan-bahan pembentangan. Yang pertama, pembentangan kursus falsafah dan isu semasa. Kuliah 6, Epistemologi, Memahami Domain Analisis Falsafah. Profesor Madya Dr. Amran Muhammad. Yang kedua, pembentangan kursus falsafah dan isu semasa, CTU 552, Ustaz Mahyudin Khalid, SCIS. Yang ketiga, pembentangan kursus falsafah dan isu semasa, CTU 552, Ustazah Suliah Muhammad Aris, SCIS. Baiklah, sampai di situ sahaja pembentangan kami. Untuk kumpulan kami, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekian, terima kasih.